Guys, ni anak imbelis hari tu tak banyak tapi boleh nampak lah nampak tu. Tak banyak. Dia buat dekat tempat buih baru. Dia tak buat dekat belah plastik tu. Tapi tak apalah, pandai dah dia jaga anak dia. So kita harapkan dapat hidup lah. So inilah hasil kita breed imbelis untuk kali pertama Alhamdulillah. So Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Kepada first time untuk tengok video saya, jangan lupa untuk subscribe. Untuk yang dah subscribe, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ok, sebenarnya untuk video pada kali ni, kita tak buat dekat studio. Kita tak buat dekat showroom kita, bilik kita tu. Sebab pada hari ini, ok, kita orang nak pergi ke Terengganu. Sebab sepupu saya nak bertunang. Tapi korang jangan risau, konten kita dah record, iaitu pada video kali ni kita nak buat grooming untuk size, tapi kita buat outdoor. Okey, sebenarnya untuk konten pada kali ni saya terinspirasi daripada Beta HS. Kalau korang ingat, kita pergi farm dia, kita tengok dia grooming guna baldi dekat outdoor. Okey, sebenarnya dia ada explain kat saya, sebenarnya dia minat untuk penjagaan ikan laga, untuk bela ikan laga ni dalam keadaan nature, atau orang kata semula jadi. So, untuk video kali ni korang akan disajikan dengan cara-cara saya grooming size untuk outdoor. Kita akan buat dekat luar lah, tapi dia ada beberapa kaedah, jadi korang boleh tengok. Okay guys, so kali ni kita nak buat grooming size tapi dekat outdoor. Jadi grooming size kita perlukan bekas yang besar. Jadi kita gunakan baldi ni. Kat sini kita ada 4. Okay, untuk yang nak groom, sebaiknya warna hitam pun okey juga, sebab dia boleh untuk gelap sekali, untuk mental sekali. Tapi saya guna yang warna pink je sebab saya tak jumpa yang warna hitam kat kedai. So barang lain yang akan kita gunakan, okey, yang first kali, air tiada klorin lah. Air yang tak ada klorin. Sama ada korang nak perap 2-3 hari ataupun nak gunakan anti klorin lah. And jangan lupa kita letakkan sekali garam. Okay. So lepas tu, bahan-bahan lain yang kita nak gunakan untuk grooming size, boleh juga kita nak letakkan ketapang. Sini ada parti ketapang sikit dengan daun ni lah. Lepas tu kita ada pokok air, memang sesuai lah untuk outdoor. And kita ada cermin. Baik, untuk kita start, mula kita susun cermin dulu. Cermin ni kita akan letakkan dekat dasar. Macam ni, kita akan letakkan dekat dasar. Sandarkan saja. Tapi susah sikit, takut dia jatuh. Okey, cermin ni untuk bagi apa, ikan flare lah. Exercise dia, mental dia sikit. Okay. Dia optional tak nak buat pun tak apa. Okey. Ni panjang sikit je ni. Melekat lah kat lantai. Okey, so kita letakkan. Okey, selesai yang pertama cermin. Okey, kemudian kita boleh tuangkanlah sikit ketapang. Nak tuang air dia ke, nak letak daun ke, terpulang. Kenapa perlunya kita meletakkan cermin di dalam baldi tu? Okey, bagi pendapat saya, kegunaan cermin tu adalah sangat-sangat penting. Sebab yang pertama sekali, kita nak elakkan ikan daripada sakit. Sebab semasa grooming, kita akan bagi kadar makanan yang banyak bila groom size ni. Makanan hidup dan kuantiti dia lebih daripada yang biasa. Sebab kita nak size dia cepat naik betul. Jadi kita akan pump makan lah. Kita akan bagi makanan hidup macam kutu,
jentik-jentik macam tu. Jadi dia akan lagi banyak makan, lagi memerlukan exercise lah. Jadi sebab itulah kita memerlukan cermin bagi saya untuk dia berak. Sebab bila ikan flare dia akan berak dan tak adalah dia kena sembelit ke dropsy ke macam tu. Supaya ikan, lepas tu kita boleh train dia juga untuk jadi lebih agresif dan juga boleh flare lah. Yang penting bukaan ekor. Bila dia flare, kita boleh tengok dia punya FNF naik. Akan ada improvement dekat FNF. Kita tak nak dia punya orang kata tak kuat sangat, dia susah nak flare. Kita akan tuangkan sikit. Ini sebagai untuk keselesaan ikan Sebolehnya korang gunakan penapis lah. Saya letak sikit je. Okey. Lepas tu kita letakkanlah daun sikit dekat setiap baldi Okey, untuk pemilihan daun pula, make sure kita jangan masukkan tangkai ni sekali, batang ni. Ni sebab saya rebus hari tu. Saya rebus sekali dengan tangkai. So kita kena asingkan. Ini pun optional juga sebenarnya, sebab kita nak groom size, bukan groom warna. Tapi saya letak je lah sikit untuk orang kata keselesaan ikan tu. Baik, sekarang kita akan ulas kenapa bila kita groom size kita perlu letak daun ketapang. Okey, bagi pendapat saya, walaupun groom size, saya tetap menggunakan daun ketapang. Sebab yang pertama sekali, air ketapang ni boleh menyelesakan ikan. Okey, kenapa saya kata menyelesakan ikan? Okey, sebenarnya fungsi daun ketapang ni, okey, dia akan mendapkan dan menurunkan semua kotoran, tak kira najis ke apa ke permukaan air, dan menyebabkan dekat bahagian atas tu dia jadi jernih. Jadi ikan lebih selesa dan bersih lah. Biasanya orang kalau guna akuarium pun, bekas pun, kalau bandingkan dengan ikan yang tak ada ketapang, kadar nak basuh tu, yang tu boleh tahan lagi lama, dia lagi jernih lagi lama, sebab dia terkumpul dan termendap di bahagian bawah. Jadi sebab itulah saya rasa ketapang ni membantu. Andai kata kalau saya nak groom size lama pun tak ada masalah, tak perlu tukar air, sebab kotoran dia akan mendap ke bawah. Kemudian alang-alang kita groom size, kita pun boleh merangsang orang kata mutasi warna ikan dengan menggunakan air ketapang lah. Jadi alang-alang kita nak groom size tu, apa salahnya kita nak naikkan warna dia sekali, betul? Kita masukkan untuk semualah ke dalam. So kita ada cermin dan sikit ketapang. Kemudian kita akan masukkan pokok air pula. Pokok air ni saya campur-campur. Ada je yang terapung, ada yang dalam. Okay. Harapnya bila dia terdedah matahari ni lebih lebih senang lah dia membiak. Okay. Ada yang terbalik apa, kita kena betulkan. Okay. Selebihnya ada yang terbalik, kita betulkan. Macam ni. Okay, so semua dah ada pokok air. Kemudian dah siaplah kita nak masukkan ikan. Okay, tapi sebelum tu saya buat dekat kawasan yang ada bumbung berbumbung. Okay, kepada yang nak buat betul-betul open bawah matahari macam ni, korang boleh juga, tapi pastikan korang kena potong dekat bahagian sini, buat lubang. Maksudnya kalau air hujan, dia takkan melimpah lah, dia akan keluar kat sini meleleh je. Tapi saya tak, sebab baldi ni pinjam je. Sebab mungkin nanti ayah saya nak pakai ke baldi ni kan, tak adalah saya potong. So saya buat kat tepi ni. Kalau hujan, dia takkan melimpah lah, melainkan tempias hujan lebat, baru kita kena pasang canvas ke, nak tutup atas ni ke, macam tu. Seterusnya adalah mengenai tumbuhan hidup, pokok akuatik. Kenapa kita meletakkan pokok akuatik? Baik, sebenarnya pokok akuatik ni dia yang menyelamatkan kondisi air. Di samping daun ketapang,
pokok air pun membantu dalam menjaga kondisi air. Sebab apa? Okey, sebab bila ikan ni berak, berak, dia akan menghasilkan najis. Okey, najis tu dia adalah unsur dia amonia. Dia ada amonia. Okey, jadi amonia ni diperlukan untuk nutrisi pokok. Jadi bila amonia tu dia akan ditukarkan menjadi nitrat. Jadi amonia ni sebenarnya dia boleh mendatangkan keburukan dekat kondisi air. Jadi air akan tercemar, satu, dan juga tidak elok untuk ikan lah. Jadi bila kita ada pokok tu, jadi air dia akan, orang kata kualiti air tu terjaga. Dan insyaAllah lah ikan boleh lebih selesa dan dijauhkan daripada penyakit. Macam tu. Seterusnya, apa pentingnya pokok akuatik ni adalah sebagai tempat berlindung untuk ikan. Okey, andai kata kita buat ni dekat outdoor, jadi dia mungkin terdedah dengan panas matahari and dia rasa rimas macam tu. Sebab ikan laga ni, kalau korang perasan, habitat dia adalah di tempat-tempat yang agak gelap. Dia tak duduk kat tempat terbuka. Dia akan duduk dekat macam kawasan kelapa sawit tu kan, dekat kawasan paya. Jadi dia suka tempat yang tak seberapa terbuka. Jadi mungkin cahaya matahari tu, dia dah hide, dia nak bersembunyi, dia boleh duduk dekat pokok akuatik lah. Sebab pokok akuatik ni, lagi-lagi pokok-pokok timbul tu, dia senang sangat membiak dengan adanya cahaya matahari. Jadi di samping tu kita boleh dapat biakkan jugalah pokok akuatik. Sebab kalau dekat indoor memang susah sikit. Jadi kalau kita buat kat luar tu, kita pun boleh dapat hasil lah pokok akuatik. Jadi kita guna je tak. Untuk baldi yang ni, ini adalah ikannya. Okey, saya buat kat tapak tangan je supaya nanti kita boleh bezakan lah, insyaAllah, sebelum dah selepas. So kita lepaskan je. So ni adalah ikan yang pertama. Okey, so ni ikan yang kedua. Okey, tengok saiz dia. Okey, kita lepaskan. Kita teruskan dengan ikan yang ketiga. Tengok saiz dia. Kita lepaskan. Ikan yang keempat. So, okey, oops. Okey. Jadi mungkin kita akan biarkan ikan ni dalam baldi ni sehingga saiz yang kita nak lah. InsyaAllah mungkin saya akan buat dalam masa 2 minggu macam tu. Lepas tu nanti kita akan tengoklah perbezaan dia. Buat masa ni kita bagi dia duduk dalam bekas ni, membesar. Okey, kepada yang tertanya-tanya pasal cermin ni, ikan tak stres ke? Okey, sebenarnya untuk bekas yang besar tak ada masalah. Okey, ikan stres bila bekas kecil, lepas tu asyik flare je. Itu yang buat dia gigit ekor lah, apalah. Jadi ini untuk groom size okey lah nak letak cermin. So dia pun ada exercise kan. And kita akan pump dengan makanan hidup semasa orang kata grooming size ni. Sepenuhnya kita akan bagi makanan hidup. Oren, Juling, Simba. 3 ekor ni abang bagi warning jangan kacau ikan abang Jangan kacau ikan abang Jangan kacau ikan abang Oi. Tak mata. Jadi sekian itu sajalah untuk video pada kali ni. Saya harap kita dapat tengok hasilnya satu hari nanti.
InsyaAllah lagi 2 minggu macam tu. And kepada sesiapa yang nak mencuba, korang boleh cuba. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok YouTuber lain. Diorang pun kebiasaannya akan groom size di tempat-tempat yang besar. Sebagai contoh, kalau korang tengok Kalawon Beta, dia punya grooming dia gunakan tong racun yang besar tu tau, lagi besar. And dia biasanya akan letak dalam masa sebulan macam tu, supaya kita dapat tengok hasil dia memang kau-kau lah. Jadi kepada yang berminat untuk mendapatkan ikan yang bersaiz regular dengan kadar masa yang cepat, letaklah ikan-ikan di tempat yang besar dan luas. Jadi kalau korang nak tahu apa yang saya buat di Terengganu, mungkin korang boleh nantikan pada video akan datang. Saya ada buat sedikit short vlog. Okay, saya nak tengok kat sana ada tak dong ketapang. So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. Alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.